Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya bernama Wee Yi Zhi. Matriks nombor saya adalah A0669. Topik yang saya akan bentangkan hari ini ialah sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak dapat dinafikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi ataupun rasul yang terakhir dan terulung kepada umat Islam. Jadi, marilah kita mengkaji dan belajar apakah sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contohi dan teladani. Secara keseluruhannya, sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat diringkaskan dalam satu mnemonik yang dikenali sebagai FAST, F-A-S-T, di mana perkataan F bermaksud fatana, A bermaksud amanah, S bermaksud sidik, dan perkataan T bermaksud tabligh. Tidak dapat dinafikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai seorang pemimpin yang bersifat fatana. Dalam erti kata lain, baginda merupakan seorang yang sangat bijaksana, terutamanya dalam aspek menyelesaikan apa-apa masalah yang terjadi. Sebagai contoh, baginda pernah berjaya menyelesaikan suatu masalah persengketaan dalam kalangan kabilah Quraisy semasa baginda berumur 35 tahun. Ia berpunca daripada peristiwa untuk menetapkan semula batu Hajar Aswad ke tempat asalnya, iaitu di penjuru timur Kaabah. Hal ini kerana batu Hajar Aswad ini telah terjatuh semasa banjir melanda kota Makkah. Semasa membangunkan semula kota Makkah, pemimpin kabilah Quraisy telah bersengketa antara satu sama lain selama 4 malam tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkan semula batu Hajar Aswad ini ke tempat asalnya. Isu ini telah berjaya diselesaikan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh pemimpin-pemimpin kabilah masing-masing untuk memegang hujung sehelai selendang yang membalut batu Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan pemimpin-pemimpin tersebut untuk mengangkatnya tinggi-tinggi sehingga mereka berjaya menggelindungkan batu tersebut dan sampai ke tempatnya. Lalu Nabi Muhammad mengambil batu tersebut dengan tangannya dan meletakkannya semula. Oleh itu, kita dapat memerhati peristiwa ini memang cukup menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Ulul Albab yang ketiga adalah menyatakan bahawa dia memberikan kebijaksanaan kepada yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang telah diberi kebijaksanaan, sesungguhnya telah diberi kebaikan yang melimpah. Namun, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang berakal. Ayat ini sebenarnya meneru kita semua supaya berhikmah dan memanfaatkan kebijaksanaan yang kita miliki demi menjaga kesejahteraan kehidupan manusia. Seterusnya, sifat terpuji Nabi yang kedua ialah baginda merupakan seorang yang amanah. Hal ini kerana baginda sangat amanah dalam membantu Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri baginda dalam meneruskan perniagaan. Contohnya, baginda tidak akan mengambil rasuah ataupun mengambil sebarang keuntungan lebih maupun tidak akan menipu pelanggan semasa menjual barang kepada mereka. Sebaliknya, baginda akan meneruskan kedai perniagaan dan kewangan dengan sebaik-baiknya. Sifat amanah baginda akhirnya menyebabkan Khadijah binti Khuwailid rela menyerahkan modal yang besar kepada baginda untuk diperniagakan. Berdasarkan kitab Al-Quran, salah satu ayat ada menyatakan bahawa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat Al-Quran ini jelas menyeru semua umat Islam supaya sentiasa bersifat amanah dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing supaya dipercayai oleh orang lain. Di samping itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang yang bersifat sidik. Perkataan sidik ini bermaksud perkataan benar. Dalam erti kata lain, baginda sentiasa berkata benar dan tidak pernah berbohong. Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai sehingga baginda digelar Al-Amin oleh orang-orang Quraisy. Jadi berdasarkan kitab Al-Quran, salah satu ayat ada menyatakan bahawa kejujuran itu ketenteraman dan dusta itu keraguan. Ayat Al-Quran ini
menyeru semua umat Islam supaya tidak berbohong dan sentiasa bersifat jujur. Kerana Allah sebenarnya sentiasa melihat dan mendengar kita bila-bila masa dan di mana-mana kita berada. Tambahan pula, Nabi Muhammad SAW juga merupakan seorang yang bersifat tabligh, iaitu mahir dalam menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam. Baginda telah gigih berusaha menyampaikan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh setelah baginda dilantik menjadi rasul. Hal ini dapat diperlihatkan daripada peristiwa baginda memeterai perjanjian Hudaybiyah pada tahun 828 Masehi dengan orang Arab Quraisy Makkah. Walaupun kadunan perjanjian tersebut kelihatan berat sebelah, namun baginda menerimanya sebagai satu hikmah untuk terus menyebarkan Islam. Jadi, marilah kita bersama-sama mencontohi dan meneladani sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW demi menjaga kesejahteraan, ketenteraman, dan kedamaian kehidupan kita. Sekian, terima kasih.